Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan Racun Gadget. Kali ni saya ada barang baik nak share dekat korang. Kita ada Razer Phone 2, sebuah smartphone gaming tergempak yang Razer pernah hasilkan suatu ketika dulu. Dia ada lampu RGB dekat belakang, skrin sampai 120Hz, Dolby Stereo speaker, RAM pun tinggi sampai 8GB. Dan of course ada gaming mode untuk boostkan lagi performance. Kalau grafik PUBG ke, Call of Duty Mobile ke, memang tak ada hal geng, boleh support grafik dan juga FPS tinggi. Yang paling best, saya dapatkan feature semua yang saya cakap tadi tu dengan hanya berbekalkan RM750 sahaja. Memang mantap gila geng. So geng, phone ni actually saya baru je beli balik. Saya beli second je sebab phone ni phone lama lah, keluaran Oktober 2018. Dan kalau korang cari baru pun mungkin tak ada, sebab tak silap saya phone ni dah pun discontinue. Kalau untuk pasaran Malaysia tu dia masuk agak lambat sikit lah, sekitar Januari 2019. Dan harga rasmi time tu dekat Malaysia sekitar RM3,449. Memang cukup mahal geng. That time pula sebenarnya memang saya dah pernah pakai dah phone gaming Razer ni, dari versi yang pertama sampailah versi yang kedua. Dan saya ada tertunggu jugalah kod-kod Razer ni dia nak keluarkan latest model, walaupun adalah beberapa leaks yang tersebar pasal kemunculan Razer generasi terbaru ni setelah 2 tahun dilancarkan. Tapi geng, sayangnya sebab projek Razer Phone 3 ni dah dibatalkan. Kod-kod lah kan, kalau ada orang tergerak nak hidupkan balik ni, kita tunggu je lah macam mana. Ok, tapi tak apa, sekarang ni kita akan cuba unbox dan tengok apa yang special ada dekat phone ni dan masih berbaloi ke untuk korang beli pada tahun 2020 ni. Saya memang sengaja lah beli siap kotak macam ni walaupun tak complete isi dalam dia tu, sebab saya nak ambil feel sikit lah unboxing walaupun ni phone second. So dekat sini macam yang korang nampak lah, kotak dia ni warna hitam, lepas tu of course ada logo Razer dekat tengah, ular kepala 3, padu. Lepas tu di bahagian kanan dekat sini korang akan nampak ada tulisan Razer, di kiri pun tulisan Razer, di bahagian belakang ni kosong, di bahagian bawah ni just ada tulis lah apa-apa barang yang ada dalam box dan juga ada admin number dia dekat sini. So, oh ya, lupa saya bagi tahu dekat korang, untuk harga second Razer phone ni sekarang ni, kalau apa yang saya research dekat Mudah dan Carousel, harga dia tu daripada 800 ke 1200 macam tu lah, depend pada condition dan budi bicara penjual tu juga. Macam yang saya dapat ni rasanya paling murah lah yang saya jumpa, RM750 je, tapi condition dia tu tak perfect lah kan, harga pun murah. Nanti saya tunjuk lah dekat korang. So untuk buka tu, korang kena tarik daripada kanan ni, dia macam ada magnetic dekat sini, memang nice lah, dia melekat kuat juga. So once korang buka je, terus korang nampak Razer Phone 2 dekat depan. Lepas tu ada tulisan flagship gaming dekat sini. Kita akan cuba keluarkan dulu phone ni. Alright, nice. Nanti kita tengok macam mana, letak tepi dulu. So dekat sini apa lagi yang korang dapat? Korang akan dapat satu kata-kata semangat daripada CEO dia, Min Liang Tan, dekat sini. Korang boleh pause video ni lah kalau korang nak baca kan. Ok, so kita letak tepi. Next dekat sini korang akan dapat ada satu lagi kotak, yang mana kotak tu warna hitam dan nampak agak premium. Ada tulisan Razer dekat sini. So kalau kita tarik dekat sini, dia tulis apa ni. Ok, so ni mungkin manual dia dekat sini. Color dia color hijau hitam, memang kombinasi yang menarik lah untuk Razer. So dia bagi tahu cara-cara nak penggunaan phone tu dekat sini. By the way, kalau korang beli yang baru, dia ada dapat dia punya SIM tool ejector, yang mana design SIM tool dia tu macam gini. Memang smart lah, dia tulisan Razer kan. Tapi saya beli second, tak ada, tak apalah nak buat macam mana. So ada for gamers, by gamers dekat sini, cara-cara manual dia, Razer Phone 2 dekat sini gang. Dan dalam kotak apa lagi yang korang akan dapat? Dekat sini saya dapat juga Razer punya adapter walaupun ni phone lama. So dia punya adapter ni memang cantik lah, ada logo Razer, tulisan Razer kan. Dia pakai port USB-C dekat sini gang. Tapi ok lah, walaupun second, dia punya design, dia punya condition ni agak teruk, tapi rasanya boleh pakai lagi. So next dekat sini kita dapat juga dia punya kabel pengecasan USB-C to C, yang mana dekat sini kabel ini macam jenis branded. So hujung dia ni pun dah teruk dah, yelah second kan. Satu lagi benda yang saya missing dekat sini, kalau ikutkan, kalau korang beli baru, korang akan dapat audio jack kat sini geng. USB-C to audio jack, sebab phone ni tak ada lubang audio jack. So ini je lah yang korang akan dapat dalam kotak. Sekarang ni kita akan beralih kepada Razer Phone 2. So geng, design Razer Phone 2 ni macam yang korang nampak, agak petak, kotak. Ada juga yang cakap macam batu bata design phone ni kan. Tapi depends pada korang lah nak cakap macam mana. Apa yang saya nampak, memang design ni agak kotak-kotak sikit lah. Kalau untuk tahun 2020 macam ni, rekat ni boleh kata agak kuno lah, since phone sekarang pun semuanya dah bezel-less. Tapi tak apa, sebab phone ni pun phone lama kan, bukan phone baru.
Kalau korang tengok dekat design depan dekat skrin ni, korang akan nampak yang atas bawah ni ada bezel yang agak tebal. Yang mana Razer sebenarnya memang sengaja je reka design macam ni sebab dekat sinilah tersimpannya senjata rahsia Razer Phone 2 ni geng. Dekat sini geng, dia ada front facing stereo yang dioptimasikan oleh teknologi Dolby Atmos. So bunyi dia tu memang kebabung, memang padu lah. Kalau korang tengah layan cerita macam tembak-menembak, korang boleh rasa feeling surround tu memang macam korang ada dekat set penggambaran. Tapi malangnya untuk unit yang saya dapat ni, macam saya cakap tadi, harga dia murah. So ada dia punya condition dekat dia punya speaker ni agak pecah kan. So saya tak dapatlah nak rasai feeling bunyi tu. Masa saya pakai Razer Phone 2 dulu tu, sound speaker ni memang kebabung, memang sedap lah geng. Korang boleh dengar lah bunyi phone Razer saya sekarang ni agak teruk sikit sebab speaker dia pecah. Dari segi material dekat sini, kalau kita tengok kan, phone ni boleh kata agak premium lah sebab daripada gabungan kaca dan juga metal. Di bahagian belakang ni disebabkan phone ni dah pun guna kaca, so korang boleh charge phone ni secara wireless kan. Satu benda lagi, kalau korang tengok betul-betul dekat logo Razer ular kepala 3 ni, korang nampak tak lampu dia berubah dari tadi? Yes, sebab phone ni dilengkapi dengan chroma RGB yang mana korang boleh adjust lampu tu, korang boleh customize mengikut kesesuaian korang. Korang boleh adjust dekat bahagian setting. Di atas ni just ada dual camera dan juga satu flash. Kalau kita tengok di bahagian kanan, dekat sini ada dia punya butang volume up and down dengan rekan bulat. Ada juga slot SIM yang mana korang boleh kembangkan lagi internal phone ni melalui micro SD di sini. Kalau kita tengok di bahagian atas dekat sini, boleh kata clean je lah, just ada lubang mic. Kalau kita tengok di sisi lain pula dekat sini, ada dia punya butang kuasa yang mana dekat sini juga terbina fingerprint scanner di bahagian sisi. Kalau kita tengok di bahagian bawah, dekat sini just kosong, tak ada lubang lain selain port pengecasan menggunakan USB-C. Yes, tak ada audio jack dekat phone ni, so korang jangan tanyalah saya dekat mana audio jack, memang tak ada geng, korang boleh nampak sendiri. By the way geng, kalau korang perasan dekat sini, saya punya Razer Phone 2 di bahagian bawah ni nampak tak macam ada cat tertanggal sikit, macam ada cosmetic issue. Sebenarnya benda ni berlaku disebabkan masa saya beli tu, owner lama ni dia ada pasang skin dekat Razer Phone 2 ni. Mungkin sebab skin tu dah terlampau lama melekat dekat body dekat phone ni, so bila saya cuba nak cabut skin tu, dia tertanggal sekali dengan wadah dengan cat di bahagian bawah, kanan kiri, atas. Memang rasa sakit mata lah tengok. Tapi tak apalah, at least skrin dia ni masih cantik, tak ada calar. Body belakang, panel belakang pun masih cantik tanpa sebarang calar, terbaik lah geng. Satu benda lagi features yang menarik ada dekat Razer Phone 2 ni. Phone ni geng, dia menyokong ketahanan IP67 kalis air dan juga habuk. Kalau beralih di bahagian depan kan, dekat sini mungkin korang akan nampak dia punya rekaan skrin ni nampak lama lah sebab dia masih menggunakan rekaan skrin 16:9. Tapi korang jangan tertipu geng, sebab teknologi yang dibekalkan dekat phone ni boleh kata agak moden. Skrin bersaiz 5.72 inci dengan resolusi Quad HD Plus dan menggunakan panel Exo LCD. Yang padunya tu geng, skrinnya juga dah pun menyokong refresh rate tinggi sampai 120Hz dan korang boleh gunakan refresh rate tinggi ni tanpa perlu turunkan resolusi skrin. So far experience gaming ataupun korang lain movie guna skrin nisbah 16:9 ni masih terasa ok lah walaupun tak seluas 18:9. Dari segi prestasi dekat sini boleh kata agak mengejutkan lah, walaupun Razer Phone 2 ni phone lama keluaran 2018 tapi masih awesome, masih sedap lagi geng. Dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845 dengan kombinasi 8GB RAM LPDDR4X. Satu hal lagi, phone ni juga dilengkapi dengan sistem penyejukan vapor chamber. Kalau dari segi software dekat sini kan, phone ni juga ada game booster tau untuk korang boostkan lagi performance ketika korang gaming. Memang awesome geng. So geng, untuk uji ketahanan prestasi tu macam biasalah saya cuba main PUBG 1-2 game. Memang terasa FPS sangat-sangat stabil, gameplay pun smooth gila, memang sedap lah geng. Kalau untuk grafik tu korang boleh dapatkan Smooth Extreme 60fps ataupun kalau korang nakkan grafik yang lebih cantik, korang boleh main dengan HDR Ultra 40fps. Dari segi audio pun dekat sini korang boleh dapatkan Ultra geng. Kalau untuk Call of Duty Mobile pula, grafik dia tu pun padu juga. Korang boleh mainkan dengan grafik quality very high ataupun korang boleh main dengan grafik high dan juga frame rate tu max dekat sini geng. Kalau untuk Mobile Legends pula, support Ultra grafik dan juga HFR mode. So far prestasi chip Snapdragon 845 ni boleh kata masih awesome, tapi walaupun ada vapor chamber, saya perasan suhu dia tu boleh kata agak panas. Dia boleh capai sehingga 43 darjah Celsius geng.
Untuk full gaming nanti mungkin kita akan buat macam biasa, penderaan PUBG non-stop. Kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. Untuk sistem operasi paling latest, Razer Phone 2 ni masih menggunakan Android 9 dengan skin yang agak kemas, simple, lebih kurang macam stok Android lah, tak banyak sangat bloatware. Untuk launcher utama dia guna Nova Launcher, so ada banyaklah fungsi untuk korang customize. Disebabkan masih guna Android 9, so korang tak dapatlah nak record screen menggunakan sound daripada internal ataupun daripada sistem. Tapi pelik jugalah kalau kita tengok dekat security patch ni dah sampai November 2020, cuma Android 10 je tak ada khabar angin lagi bila nak masuk, ataupun memang dah tak ada, dah tak support dah untuk phone ni. Dari segi kamera, Razer Phone 2 ni dibekalkan dengan dual kamera di bahagian belakang, yang mana kamera utamanya sebesar 12 megapiksel menyokong OIS, dan untuk lens keduanya 12 megapiksel dengan lensa optical zoom. Untuk kamera depan, dekat sini just ada single kamera beresolusi 8 megapiksel sahaja. Untuk kualiti kamera dekat sini, kalau kita compare dengan Razer Phone 1 tu, memang Razer Phone 2 ni lebih baik lah, ada peningkatan dari segi dia punya kualiti tu. Dia punya HDR pun nampak lebih baik kan, tajam kan, okey lah untuk phone gaming. Tapi disebabkan phone ni guna sensor yang sama macam Pixel 3 IMX363, so korang boleh pakai Gcam untuk hasil yang lebih baik. Dan segi rakaman video pula, korang boleh rakam sehingga 4K 60fps. Terakhir, dari segi bateri, Razer Phone 2 ni dibekalkan dengan bateri sebesar 4000 mAh. So far, kalau korang onkan 120Hz refresh rate sambil tu dengan resolusi Quad HD+, memang korang akan dapati dia punya bateri tu, dia punya laju tu macam air terjun geng. Saya dapat SOT sekitar 2 jam lebih ke 3 jam lebih je kalau saya onkan dua-dua features ni. Tapi sebab benda ni dah ada, rugi dah pula kalau saya offkan kan. Tapi tak apa, kalau korang rasa nak lama sikit pakai phone ni, nak jimat bateri, korang just lowkan je resolusi dengan refresh rate. By the way, untuk charging time pula, saya pakai stock adapter, saya dapat sekitar hampir 2 jam untuk full charge kan Razer Phone 2 ni. So again, macam mana? Adakah masih berbaloi untuk korang beli? Bagi saya, kalau untuk gaming tu masih berbaloi sebab harga pun dah murah, spek pula masih sedap dan power. Tapi saya nasihatkan korang, make sure sebelum beli tu korang kena check dulu betul-betul, make sure condition berbaloi dengan harga. Sebab Razer ni kalau rosak, spare part memang susah sikit lah nak cari. Rasanya itu sahaja racun kita kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.